Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa habibina al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang ahli Idul Fitri, muslimin muslimat yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, kita berhari raya, kita meriahnya pada hari ini. Kita dapat sama-sama melaungkan suara takbir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikut apa yang Allah Taala perintah kita, walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Takbir, suara yang kita membesarkan Allah. Takbir adalah suara yang sebagai seorang hamba melaung-laungkan bahawa Allah Ta'ala lah yang maha besar. Tidak ada siapa pun yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah takbir inilah yang kita selalu dengarnya daripada muazzin, Tok Bilal, yang melaung-laungkan suara takbir di masjid Allah. Melaung-laungkan, menyerunya umat manusia, terutamanya kaum muslimin, menuju rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya tunaikan ibadat kepadanya. Alhamdulillah, kita diberi umur oleh Allah sampai kepada hari raya yang mulia pada hari ini. Ada daripada kalangan saudara kita yang Allah Ta'ala ambil nyawa dia sebelum ini, wahai muslimin. Ada yang meninggal dunia kemarin pun ada. Ada yang mati 2-3 hari nak raya, sedangkan dia telah cedera dah baju raya, dia telah beli dah persiapan untuk pakai hari raya. Tapi Allah Ta'ala kata, ajalmu sapa dulu, hai hamba-Ku, sebelum nak masuknya hari raya. Kita berdoalah semoga Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa mereka, supaya Allah Ta'ala rahmatikan mereka, dan semoga Allah Ta'ala jadikan kubur mereka adalah kebun-kebun syurga yang mereka dapat berhak di sananya. Amin ya rabbal alamin. Adapun kita yang masih lagi hidup pada hari ini, kita berdoa semoga Allah Ta'ala terimakan amalan kita sepanjang bulan Ramadan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimakanlah amalan kami yang kami lakunya di bulan Ramadan, sama ada solat tarawih, tiap-tiap malam kita nak semaya 30 malam penuh. Puasa 30 hari kita berpuasa, wahai muslimin. Tahun ni 30 hari penuh kita puasa. Ada daripada kita pula yang berina sedekah. Masjid kita alhamdulillah setiap harinya ada jamuan buka puasa. Sehari-hari 5,000 kok lebih kurangnya belanja hari buka puasa. Sebulan penuh 150,000 kok daripada belanja dan sedekah fak kita semua. Semoga Tuhan balas dan berlipat ganda rezeki kepada fak kita. Dan daripadanya pula kita adanya buat amalan baca Al-Quran, yang mana besarnya kelebihan dia. Satu huruf Al-Quran diberinya 10 pahala. Maka dalam Quran semua, wahai muslimin, semenjak daripada surah Fatihah kepada surah Qul a'udzu birabbin nas, semua ada lebih kurang 320,000 huruf. Al-Quran ทั้งหมดมีประมาณ 320,000 กว่า huruf กับพี่น้อง
ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าผู้ที่อ่านกุรอาน1ฮุรูฟจะได้รับผลบุญ10ผลบุญแสดงว่าผู้พี่น้องที่สามารถคอตัมกุรอานสามารถอ่านกุรอานจนจบ1ครั้งในรอมฎอนที่ผ่านมานั้นเขาจะได้รับผลบุญนะอัลลอฮฺตะอาลาไม่น้อยกว่า3,200,000ผลบุญอัลลอฮฺอักบัรdan amalan-amalan lain lagi lah iktikaf kita amalan yang kita buat baik dan tolong orang susah payah dan sebagainya mudah-mudahan amalan itu dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sidang muslimin muslimat ahli Idul Fitri yang saya hormati sekalian, kita di hari ini amatnya pentingnya adanya perpaduan dan persatuan kita umat Islam. Kita mestinya kerjasama dan pegang tangan sekali untuk membinakan masyarakat Islam kita supaya kokoh dan gagah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sungguhnya orang beriman adalah saudara, maka hendaklah kamu perbaiki antara saudara kamu yang berbalah dan takwalah kepada Allah. Takwalah kepada Allah. Mudah-mudahan kamu dirahmati olehnya. Kita tengok kepada apa yang berlaku di sana, iaitu negeri Sudan. Saudara kita di Sudan ni duk perang sama Islam, duk akad senjata sama-sama dua kongtap sama Islam, sama ada la ilaha illallah, pegang senjata duk berdegi mari kerana rebutnya kuasa la ilaha illallah. Ini satu benda yang kita rasa sedihnya dan duka cita sekali apabila orang Islam sama Islam berjadi musuh dan seteru. Saya cuba nak ambil buktian daripada Sudan sana, mari guna tempat kita, jagalah perpaduan umat Islam, hai ahli-ahli negara kita. Sama ada gapo nak berlaku pun jangan we dipunuh saudara. Tidak berapa lama lagi ada pemilihan raya. 14 peserta ni. Saya ikutlah pion nak sokong parti mana berapa, tapi janganlah merosakkan dan mencaritkan persaudaraan Islam kita. Tak ada kisah gapo pion nak setuju dengan siapa, nak lombong gapo hak siapa, tapi hak kita kena pegang sama-sama kita, iaitu kita ada orang Islam sama Islam. Kita ada la ilaha illallah, ada Tuhan yang satu, ada kiblat yang sama, ada Nabi Muhammad, ada Al-Quran yang sama. Inilah konsep kita di atas dasar kata inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Umat yang satu. Umat yang satu yang mana kita ada Allah Ta'ala yang Maha Esa. Tak ada pelik ke apa, kita ada selisih pendapat biasa. Kan ที่มีความเห็นที่ต่างกันนั้นไม่เป็นสิ่งที่แปลกครับแต่ทำยังไงก็ได้ความเห็นที่ต่างกันนั้นไม่ทำให้ความสัมพันธ์ฉันพี่น้องของเรานั้นขาดสะบั้นไป Kita tengok ulama-ulama dulu, dia ada perselisihan pendapat. Imam Syafi'i kita ada selisih pendapat dengan Imam Hanbali. Imam Syafi'i kata orang yatim dengan orang tino ni ada tepuh kulit jatuh hari semaya. Imam Hanbali kata dak jatuh. Dak jatuh sekadar tepuh ni, kena setubuh barulah jatuh hari semaya. Tapi dua-dua tu dak samalah pendapat, tapi gila yang itu imam yang makmum gi mari. Kalau Imam Ahmad dia cari Imam Syafi'i di Mesir, dia Imam Syafi'i yang itu imam, dia mayal belakang. Kalau Imam Syafi'i mari ziarah Imam Ahmad, maka dia winya tuai tepat tu. Imam Ahmad je bagi tauban. Jadi tu Imam Syafi'i mayal dek belakang. Tak ada kata mu pergi dak sepuh aku. Aku tak boleh mayal belakangmu. Tidak. Ini cara ulama kita faham. Cara perselisihan tapi tidak berpecah belah. Tak tang, tak mai tak yak. Benda saya nak pesan pada kita dah. Jadilah orang Islam yang faham satu sama lain. Percaya hai kuang.
เปิดรับความเห็นที่ต่างกันจากของพี่น้องเราแต่เราให้ความสำคัญกับความเป็นพี่น้องและความรักใคร่ในฐานะมุสลิมด้วยกันMuslimin yang saya hormati sekalian, cubalah kita tengok kepada satu lagi benda yang kita selalu dengar masa raya, iaitu balik kampung. Balik kampung. Kelab Suban Ket นะครับ sama ada orang kerja di jauh-jauh, di Malaysia, Kuala Lumpur ke, kerja di Bakok ke, kerja di mana sahaja. Kalau ada peluang pok dia boleh cuti kerja, pok dia akan klik mari ziarah ibu bapa di negara ni. Klik mari kampung asal dia. Saya cuba nak ifak kita tahu satu lagi, iaitu kampung asal fak kita hai muslimin, iaitu syurga. Ingat molek fak kita semua tang po tang me, tapi kita ada tok ade sebagai pok yang sama. Kita adanya tok Hawa sebagai mek yang sama. Dan kedua-dua saat ni itu pernah duduk dalam syurga, tempat kampung asal fak dia. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةِ Dan kami berkata, hei Adam dan isterimu, duduk dalam syurga ni. Duduk dalam syurga ni. Duduk wi molek. Jangan wi siapa pun mari hamakmu tubik pada syurga. Allah ni tu wi tempat yang mulianya kepada Tok Adam kita, Tok Hawa kita. Maka kita nak klik kepada kampung asal. Sebab apa? Sebab syaitan ni dia tak jang Nabi Adam duduk ada syurga lama. Dia tak boleh nak kelih. Nampak Tok Hawa duduk ada syurga lama, dia kacau pisah, kacau ngenak. Wifak dia tu gelecah dan kena hamak tubik daripada syurga.ฉะนั้นนะครับพี่น้องบ้านเดิมที่เราจะกลับไปก็คือสวรรค์เพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่จะทำให้เรานั้นหันเหไปจากทางสวรรค์นั้นเราจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษอะไรก็ตามที่จะทำให้เราเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายและก็ไปไม่ถึงสวรรค์นั้นเราจะต้องพยายามบังคับพวงมาลัยรถของเรานั้นให้ได้ihdinas siratal mustaqim tunjuklah kepada kami jalan syurga ya Allah, jalan yang betul kepada syurga, tidak jalan kanan, tidak jalan kiri. Jalan kanan kiri saat ni ada iblis dan syaitan duk kacau nak heret, nak ajak kita ke jalan neraka. Maka saya pesanlah fak kita pada hari raya yang mulia hari ni. Hari ni tak kurang pada 1000 orang lebih yang bersama di musalla di padang raya Masjid Manarul Huda, Prancam Wat Narathiwat. Saya berdoa juga semoga Allah Ta'ala himpunkan kita beramai-ramai ini dalam syurga bersama dengan para nabi, para syuhada, para salihin dan para orang yang al-muttaqin dalam syurga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Satu lagi benda yang saya nak pesan kepada sidang Aidilfitri yang saya hormati sekalian pada hari ini, alangkah banyaknya sekarang masalah dalam rumah tangga. Masalah yang kita selalu dengar, sama ada di majlis agama Islam ataupun di san Datuk Yuti Tham, yang mana adanya panha banyak. Setengah-setengah panha saat ni tak boleh nak cerca dengan molek, siapa kena cerah berah. Setengah-setengah daripada panha pula berpanjangnya. Berpanjangnya panha bertahun-tahun tak boleh nak selesai masalah. Saya cuba nak ambil peluang hari raya yang mulia hari ini, cubalah kita bina keluarga yang bahagia. ทำยังไงครับพี่น้องเราจะสร้างครอบครัวที่มีแต่ความสุขนะครับให้เกิดขึ้นให้ได้ในสังคมของเราเราไม่อยากจะให้มีนะครับสิ่งที่เราเรียกว่าความแตกแยกหรือความไม่ดีไม่งามในครอบครัวหลายเคสเหลือเกินที่ทางมัจลิสนะครับได้บอกว่าในแต่ละปีนั้นนะครับมีคนนี่ครอบครัวที่ไปจดทะเบียนหย่านั้นหลักร้อยครับพี่น้อง 300-400 คน 300-400 ครอบครัวต่อปีหมายความว่าใน1วันนี่จะต้องมี1ครอบครัวที่หย่าร้างกันใช่ไหม365 วันเนี่ยแต่ว่าเคสของการหย่าร้างมันทะลุไปถึง 400-500 เคสครับพี่น้องสิ่งที่ผมอยากจะนำเรียนให้พี่น้องทุกท่านได้ตั้งหลักให้ดี
การที่อัลลอฮฺตะอาลาได้ให้เรานั้นได้เป็นสามีภรรยากันเนี่ยอยากจะให้เราได้นึกอยู่ในหัวใจเสมอว่านี่แหละคือคู่ครองของฉันสามีของฉันและก็ภรรยาของฉันในสวรรค์ต่อไปpasal mana nak kita ingat macam kata inilah jodoh yang Tuhan pilih kita dan kita nak bawa dia bersama kita dalam syurga. Nabi SAW selalu wayak kepada Siti Aisyah dan Siti Khadijah. Wayak isteri dia kata sama ada adik mati dulu tak apa ataupun abang mati dulu tak apalah, tapi kita akan ada jumpa pula dalam syurga. Allah. Ini perjanjian suami isteri yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wayak kepada isteri dia. Mati adalah perpisahan yang sementara. Ada pelik ke apa? Sementara ya. Tapi kita nak jumpa pula dalam syurga. Syurga tempat yang kekal abadi. Habis itulah kepada suami-suami cubalah kita cek ke perama tu ว่าเราได้ทำหน้าที่ที่สามีที่ดีแล้วหรือยังเราได้ให้นัฟกะห์ตามที่อิสลามได้บัญญัติไว้แล้วหรือยังอัลลอฮฺตะอาลาได้บอกว่าالرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ผู้ชายนั้นเราให้เกียรติเขาเป็นผู้นำของครอบครัวโดยการที่เขานั้นมีความเหนือนะครับจากสตรีหลายๆด้านและก็เขาได้เป็นผู้ที่ให้นัฟกะห์ปัจจัยยังชีพแก่ภรรยาของเขา Ini benar yang Tuhan kemuliaan kepada para suami. Dan kita sebagai ketua dalam keluarga, maka tunailah kewajipan yang ketua yang paling baik. ในขณะเดียวกันก็ฝากบรรดาผู้ที่เป็นภรรยาทั้งหลายว่าท่านก็ควรเป็นผู้ตามที่ดีเช่นกันการที่เรามีผู้นำที่ดีผู้นำที่ทำหน้าที่ของตัวเองตามที่อัลลอฮฺตะอาลามอบหมายแล้วเราในฐานะผู้ตามก็ควรเป็นผู้ตามที่ดีตามที่อัลลอฮฺตะอาลาได้ทรงบัญชาเช่นกันท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอิซาศ็อลลัตคัมซะฮาวะศามัตชะฮรฮาวะอัห์ซะนัตฟัรญะฮาวะอะฏาอัตซาวญะฮาดะคอลัลญันนะตะบิสลามเมื่อหญิงคนหนึ่งนั้นได้ละหมาดครบ5เวลาและก็ได้ถือศีลอดครบ1เดือนรอมฎอนเต็มและก็นางได้รักษาไว้ซึ่งความมีเกียรติของนางอวัยวะเพศของนางจากการทำสิ่งที่ไม่ดีและนางได้เชื่อฟังผู้ที่เป็นสามีนางก็จะได้รับการเชิญจากอัลลอฮ์เข้าสู่สวรรค์โดยความปลอดภัยAllah besarnya dan tingginya kelebihan orang perempuan yang tunaikan kewajipan terhadap suaminya. Yang pentingnya dua-dua kena pakat suluh jimari. Suluh tengok kata kira kita duk kurang harga apa lagi. Kita ada duk bocor mana lagi. Dan kita pakat sama-sama tem-tem. Penuhkan tempat kurang kita. Memanglah ada orang yang sempurna belaka. Ada hak comel sini, kurang sini. Ada hak molek sini tapi bocor pula sini. Tapi dalam keadaan kita kurang tu, kita usaha nak tapungkan kekurangan. Orang Islam kita ni Nabi ajar suruhพัฒนาsemua. วันนี้ต้องดีกว่าเมื่อวานนะครับพรุ่งนี้ต้องพัฒนากว่าวันนี้เพราะฉะนั้นครอบครัวของเราก็เหมือนกันสมัยที่เราเพิ่งแต่งงานใหม่ๆปี2ปีแรกกับตอนนี้10ปีแล้ว15ปีแล้วบางท่านนั้น15ปีหลังของการมีชีวิตครอบครัวนั้นจะต้องดีกว่า1ปีหรือ2ปีแรกของการแต่งงานครับพี่น้องนี่คือหลักการที่อิสลามได้สอนคอยรุนนัสมันตอละอุมรุฮุวะฮะซุนะอามัลุmanusia yang paling mulia manusia yang banyak umur dia kau banyak dan amalan dia pun kau comel dan kau soleh. Itulah sebagai nasihat yang saya nak beri pada khutbah yang pertama. Ada lagi sepatah dua yang akan diberi pada khutbah yang kedua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa habibina al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun ittaqullah wa ati'uh la'allakum turhamun. Sidang muslimin muslimat ahli Idul Fitri yang saya kasihi sekalian. Satu lagi benda yang Islam kita menggalakkan kita, iaitu mencari ilmu pengetahuan. Allah Subhanahu wa taala turunkan wahyu yang pertama kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat dia berbunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat hak mula-mula yang malaikat Jibril buat mari kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam gua Hira. Muhammad, mu kena baca, mu kena belajar, mu kena ada ilmu. Mu nak jadi pemimpin orang masa depan, mu kena baca, kena berilmu. Ini pesan Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam kita menggalakkan kita supaya belajar dan cari ilmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada ayat pula kata, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang tubik rumah dia nak cari ilmu, maka Tuhan akan permudahkan bagi dia jalan pergi syurga. Masya Allah. การหาความรู้เป็นหนึ่งในหนทางที่เราจะไปสู่สวรรค์ของ Allah. Saya nak pesan kepada pemuda-pemudi yang jadi harapan kepada bangsa dan negara. Jadilah kamu orang yang berilmu pengetahuan. Sekarang lah ni, cuang orang panggil ngaji sambung mahal wilayah. Ada hak cuk mohok, cuk kelas 10, kelas 12 nak sambung ngaji. Sama ada dalam negeri ataupun luar negeri. Saya semangat kepada semua pemuda-pemudi yang nak ngaji sambung, belajarlah ilmu. Belajar we ada ilmu, patut ambil ilmu mari bina dan maju masyarakat kita. Masyarakat kita kena ada orang berilmu duduk depan. Kena ada orang yang adanya ilmu pengetahuan jadi pemimpin. Ilmu di setiap bidang, bukan ilmu agama saja. Ilmu agama memanglah penting, dan ilmu hak lain pun penting juga. Islam ni ada bagi ilmu kepada fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain ni ilmu kita nak ibadat Tuhan, nak kenal Tuhan. Hak tu ilmu hak fardu ain. Tiap orang kena ngaji. Tak kira lah orang tu orang bangsa gapo, orang negeri mana, kalau ia orang Islam kena ngaji ilmu ni. Dan ilmu yang kedua, ilmu fardu kifayah. Kalau tak ada dia belajar, dosa habis umat Islam. Ada dia ngaji ilmu ni, dosa habis. Ada daripadanya ilmu-ilmu berkaitan dengan kedoktoran misalnya, kanpet. Kalau tak ada dia ngaji bomo, dia nak buat orang sakit. Kalau tak ada ngaji, orang misalnya bomo-bomo beranak orang tino, dia nak pen mo klot, tham klotให้กับภรรยาเรา maka akan tanggungjawab berlakulah umat Islam semua pakat mikul dosa sikit sore. Fardu kifayah. Ilmu-ilmu ekonomi. Islam ni ambil berat hak ekonomi. Kita tak jang ekonomi Islam kita di tempat melara yang ramai rakyat Islam, tapi ekonomi duk demo lain tak sah. Ilmu ekonomi yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
pernah wayak kepada Abdul Rahman bin Auf. Abdul Rahman bin Auf dia orang mari hijrah daripada Madinah. Nah, kain selap punggung. Hijrah daripada Mekah mari Madinah, kain selap punggung. Tapi tak lama lepas dia sampai Madinah, dia ada ilmu han-nego. Dia pandai han-nego, dia mula buat nego sampai akhir sekali. Tak berapa tahun sahaja dia duduk Madinah, dia jadi orang yang pegang setekit di negeri Madinah. Sehingga orang Yahudi, Yahudi yang mana sebelum tu setekit ekonomi Madinah duduk di tangan orang Yahudi. ผูกขาดสินค้าโดยชาวยิว tapi Abdul Rahman bin Auf dia buat nanti dia tugas dia sebagai fardu kifayah. Aku nak bela ekonomi orang Islam, tak saya hidup di tangan orang Yahudi, hidup tangan orang Islam. Jaya dia buat siapa talat hak Yahudi duk kerong semua, Abdul Rahman bin Auf mari ambil tanti for dia. Allah, ni contoh. Kata ilmu han-nego pun kena adanya pada kita umat Islam. Ilmu harga apa lagi? Ilmu nak binanya. Bina wiswakam penting juga. Sebab siapa nak bina masjid kalau kita tidak berilmu wiswak. Kita orang ngaji fiqh tak tahu kata nak pakai besi berapa hun, nak pakai seming berapa, nak pakai tiai besar mana nak bina masjid 3 lapis. Kena tanya orang wiswakam. Orang ngaji bina air yang tinggi. Ni benda yang saya buat kat contoh. Sebab itulah kepada pemuda-pemudi yang mana adanya kebolehan, sambunglah belajar. Kita ibu bapa sokonglah, semangat buat dia dalam ngaji sambung. Kerana apa? Kerana setiap orang akan boleh mari bina masyarakat di setiap bucu dan bidang yang dia adanya kepakaran. ทุกคนสามารถที่จะมาพัฒนาสังคมของเราตามวิชาความรู้ที่เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญ kita ada setiap benda. Setiapnya jurusan. Tak saya kata kalau dan tu saka tu Islam tak ada orang bukan Islam saja. Tak saya. Kita orang yang bijak muslimin. Orang Melayu Islam ni bijak. Orang yang pernahnya ada apa dia didapatnya iktiraf daripada orang-orang Arab. Syekh Daud Fatani, kita kenal Syekh Daud Al-Fatani duk mengajar orang di Masjid Haram. Orang Arab duk mengaji dengan dia. Syekh Ahmad Al-Fatani ngarang kitab, tulis surat siapa orang Arab kena duk mengaji kitab dia. Dia pernah jadi safir tut hak kerajaan Uthmaniyah Turki. Percam apa ni? Kawasan Nusantara ni. Ket ASEAN ni dilatih Syekh Ahmad Al-Fatani jadi tut daripada kerajaan Bani Uthmaniyah. Hebatnya orang Islam Melayu kita dulu. Dan saya rasa kata lo ni pun hebat. Ada yang hebat-hebat. Yang dok jadi sateracan ke negeri-negeri luar. Saya belajar UAE, doktor di UAE. Ada ramai asal negara kita dok jadi sateracan di UAE sana. Saya kata inilah kebijakan orang negara kita. Saya semangat kepada orang muda-muda. Ngajilah, belajarlah dan klik mari bina, mari maju masyarakat Islam tempat kita. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Satu lagi pesan akhir pada khutbah hari ini, iaitu samalah kita ambil cara keluarga kita di segi kita sebagai anak, kita buat baiklah kepada ayah dan ibunya. Ada banyak lagi learning benda yang kita dengar. Anak banyaknya deraka kepada ibu bapa dia. Anak wakwi ayah mak dia tu teriak dan hari. Nabi SAW ada riwayat kata di antara satu alamat kiamat iaitu ramai anak-anak yang deraka mak pak. Allahu Akbar. Sedangkan Allah Taala pesan dalam Quran beberapa kali, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Hendaklah ibadat Tuhan dan jangan syirik dengannya. Lepas tu buatlah baik kepada mak pak. Oh, tengok tu. Tuhan reka buat ibadat Tuhan, lepas tu turut belakang dengan buat baik mak pak. Besarnya.
Saya nak beritahu kepada kita, hei anak-anak yang pernahnya waktu molek kepada mak pak dia, hari ni hari raya pergi jumpa ibu bapa kita, minta maaf banyak kepada dia. Dan lepas tu royak kata lepas pada ni abang kak nak jadi anak yang baik kepada mak dengan ayah dah. Ingat molek, hei muslimin muslimat, pemuda-pemuda, kalaulah kita buat baik kepada mak pak kita hari ni, dia kita bini belaki esok anak kita pun akan buat baik kepada kita. Kama tadinu tudan, seperti mana kamu buat, itulah kamu akan dibalas. Ingat molek, hei anak-anak yang taat kepada mak pak, kamu akan dapat juga ketaatan daripada anak-anak kamu. Dan ingat molek juga, hei anak-anak yang tak molek kepada mak pak dia dan tidak minta maaf learning, bimbe takut Tuhan pun balas dia kelik, anak dia masa depan deraka dan buat dia sakit hati pula, nauzubillah. Dan kepada mak pak pula, dan pesan dia kepada ibu bapa, hendaklah kamu tarbiyah anak-anak kamu dengan cara yang Islam ajar. Satu kali ada seorang budak dibawa oleh pak dia cari Khalifah Umar bin Khattab. Pak dia heri anak pergi jumpa dengan Umar. Dia kata, hei Khalifah Umar, anak aku ni deraka kat aku. Keras kepala ni, buat aku sakit hati nak hari ni. Denda dia sikit, denda dia. Maka Umar kata, apa mu deraka kepada pak mu? Tanya budak. Maka dia kata, hei Khalifah Umar, sebab aku deraka kepada dia, sebab dia tak nama kat aku ni nama huduh. Nama makna huduh benar. Biasa aku panggil aku malu aku nama ni. Makna teruk benar. Maka Umar kata, hei pak, mung ni deraka kau anak mung, belum pada anak mu deraka kau mung lagi. Mung ni hari pertama dia anak ataupun hari 7, mu tak nama tak molek video. Siapa sahaja dia panggil kau yang besar, malu dia. Mung tu deraka dia dulu dah. Sampai hari ni dia deraka kelik kau mung. Masya Allah. Tengok dah, hei ayah-ayah, hei ibu-ibu, jadilah kita orang yang nak ikutnya cara Nabi ajar dalam tarbiyah anak. Dari masa bulan puasa baru ni, iktikaf 10 akhir, saya dengan ustaz kita 2-3 orang tafsir surah Luqman. Dia jaya peru anak menjadi anak yang soleh. Dan satu lagi kepada ayah-ayah ibu-ibu, dalam kita jaga dan peru anak, jagalah kalimah yang kata adil dalam peru anak. ความยุติธรรมในการเลี้ยงดูลูกอย่าลำเอียงให้กับคนใดคนหนึ่ง kita kena ambil buktian yang mana lakunya pada keluarga Nabi Yaqub alaihi salam, di mana Nabi Yaqub ada anak semua 12 orang. Lepas tu adanya perasaan daripada anak-anak Nabi Yaqub faham dan berasa kata pak dia Yaqub tu saya ikut Yusuf lebih pada anak-anak hak lain. Nya berasa mari gitu. Boleh hadirkan patibat dia tu, anak-anak tengok lampiang. Maka di situlah nya nak ngenak Yusuf. Nya mari wang pen nak kamcat Yusuf. Kisnya pak saya Yusuf lebih pada pak dia. Ni buat dia rakah pen mak le. Yang mana akhir sekali Nabi Yusuf kena lepas lagu buruk. Lepas tu kena ambil demo berjual di Mesir tu. Nak boleh klik jumpa semula tu dah 40 tahun dalam sejarah ya. Allahu Akbar. Susahnya hatinya Nabi Yaqub. Sedihnya Nabi Yaqub kena becek dengan anak hak saya siapa mata buta duk teriak nak hari. Allah. Ni beri rakah pen. Tapi akhir sekali orang panggil happy ending. Cerita ni cuk dengan molek, awasan dengan molek. Sebab Nabi Yusuf boleh jumpa ayah dia mula. Lepas tu Nabi Yusuf boleh jumpa dengan adik-adik dia semula. Lepas tu maaf pergi mari. Allahu Akbar. Hak ni hak orang panggil cak, hak molek sekali. Maaf. Hari ni Nabi Yusuf kata bukan hari kita nak mari duk balas dendam dak. วันนี้ไม่ใช่วันแห่งการแก้แค้น วันนี้ไม่ใช่วันแห่งการเอาคืน แต่วันนี้คือวันแห่งการให้อภัย Allah comel sekali dah. Tapi belum nak sampai situ kat dah 40 tahun duduk dalam duka citanya Nabi Yaqub. Kisah apa? Kisah ความรู้สึก anak kata
พ่อนะลำเอียงในการรักลูกไม่เท่ากันdan satu lagi peristiwa yang mana berlaku zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ada seorang lelaki heret anak dia mari jumpa dengan Nabi. Maka dia kata, ya Rasulullah, aku ni nak kebun tamar tu kepada anakku. Nak heboh, dia panggil heboh ni hai ton miชีวิต tu panggil heboh. Kalau wi lepas mati, dia panggil sako. Nah, dua tu dah serupa dah. Heboh, wi tekah, hidup. Aku nak heboh kebun tamar ke anakku. Maka jawab Nabi kata, mu ada lagi anak hak lain. Anak hak lain ada lagi. Adik-adik dia hak lain. Jawabnya sahabat kata, ada lagi 4-5 orang lagi. Pak Nabi kata, mu wi dak hak lain. Hak lain tu mu wi ke dak? Nah, kebun tamar ke orang lain. Dia kata dak. Tak wi hak anak lain, wi hak ni seorang. Nabi kata, keliklah, tak usahlah. Tak usah ambil aku ni jadi saksi benda mu buat tak adil ke anakmu. Tak usah. Nabiไม่ยอมเป็นพยานให้เพราะว่าคุณกำลังลำเอียงในการมอบนะครับให้บะของให้ลูกtu nak kata Nabi jaga. Sebab kalau Nabi เป็นพยานให้วันนั้นก็จะมีผลทันทีเลยboleh jadi ada มีผลปั๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือลูกๆคนอื่นก็จะเกิดความอิจฉาริษยาต่อคนที่ได้รับกับสวนอินทผลัมจากคุณพ่อ akan jadiปัญหา oleh panggil rakyat yau. Itu sebagai contoh Nabi Yaqub, Nabi Yusuf ngadik-wadik dia, dan juga contoh Nabi ajar sahabat yatim yang nak wi bagi ke anak dia tapi tak sewi ke adik-wadik lain. Sebagai pesan yang akhirlah, hei ayah-ayah dan ibu-ibu, kita tu hari kita anak-anak setengah orang anak siapa 7-8 orang kita ni. Setengah orang ada 3-4 orang. Alhamdulillah. Ingat kata anak adalah ของขวัญ จากพระเจ้า Anak adalah hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pergi anak wi molek, wi agama dia, bela dia wi adik orang soleh, dia akan boleh tolong kita akhirat esok. Contoh lagi akhir dah. Orang yang jadi orang boleh ajar anak dia jadi hafiz Quran. Orang boleh hatta anak dia jadi hafiz Quran. Sama ada hafiz yatim ke, hafiz tino pun tak apa. Akhirat esok Tuhan nak panggilพ่อแม่ dia tu dah. Pada mahsyar esok nak suam mungkut apa dia panggil nak wi satu mahkota atas kepala. สวมให้กับพ่อแม่เพราะว่าเขาสามารถที่จะส่งลูกของเขาให้เป็นฮาฟิซได้สำเร็จอัลลอฮ์ tu contoh baru tu. Tak ada nak royak. Kalau anak kita boleh jadi anak soleh, gapo lagi dia boleh tolong kita. Yang pentingnya, hei muslimin muslimat, kita masa di atas dunia ni ada jamkat, carhak dah. Kalau kita mati dah, orang yang boleh lagi sapa pahala kita iaitu anak-anak yang soleh, yang hantar doa kita, yang buat baik, dan apabila kebaikan dia buat, sapalah kita kepada mak pak dalam kubur, insya-Allah. Itulah 4-5 nasihat yang saya boleh kongsi dan boleh beri kepada kita pada hari ini, dan mudah-mudahan menjadi faedah dan kita boleh amal bersama. Dan akhir ni sama-samalah kita selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang jayanya di segi hero anak, Nabi yang jayanya jadi ผู้นำครอบครัวที่ดี Nabi yang jayanya dalam berihan ประเทศ siapa orang di bawah dia itu rasa setuju dengan ผู้นำ lepas tu boleh bawanya anak rakyat dia 100,000 กว่า sahabat ที่เป็นประชาชนของท่านนบีนั้นสู่สวรรค์ของอัลลอฮ์ Subhanahu wa taala อย่างพร้อมหน้าพร้อมตา dan sama-samalah kita selawat kepada beliau dan baginda. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وعلى رأسهم اليهود الصهيونية الحاقدين
اللهم حرر المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين. اللهم إن إخواننا في فلسطين مظلومون ولا ناصر لهم إلا أنت، فانصرهم نصرا عزيزا وافتح لهم فتحا قريبا. اللهم أصلح أحوال المسلمين في السودان، اللهم وحد صفوفهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم ارزقهم أخوة إسلامية يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا وقراءتنا وصدقاتنا وسائر أعمالنا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.